14 dalam saingan Piala Malaysia bagi musim 2023. Mungkin ramai yang mengatakan ini sebagai satu formaliti sahaja, memandangkan keputusan di pusingan yang pertama tempoh hari yang berlangsung di Kota Baru telah menyaksikan sebanyak 6 gol terhasil yang berpihak kepada pasukan pelawat ketika itu. So, untuk saingan yang berlangsung pada hari ini dengan keputusan yang telah berpihak kepada pasukan Selangor secara agregatnya, iaitu dengan kemenangan 5-3 biarpun mereka tumpas 1-2 petang tadi. Sementara antara Sabah dengan Kuching FC, Sabah yang sedang memiliki advantage yang juga boleh dikatakan agak selesa hasil daripada kemenangan pusingan yang pertama. Jadi tuan rumah kepada pasukan Kuching City dan JDT. Kalau dapat anda lihat, itulah jumlah jaringan yang mereka perolehi dalam perlawanan di Kota Baru. Baik, perhatikan elok-elok bagaimana kedudukan laluan untuk ke suku akhir. Dengan Terengganu, KL City, Perak adalah teams yang telah pun mengesahkan tempat mereka di suku akhir. Menanti sekarang ini kepada pasukan-pasukan yang lain yang akan menyertai mereka pada malam ini, selain daripada hari esok juga yang akan membabitkan Seri Pahang dengan Harini FT selepas keputusan yang sedikit menggugat kewibawaan Seri Pahang dengan kemenangan tipis 3-2. Penonton yang sememangnya adalah penonton yang dikategorikan sebagai penyokong-penyokong setia untuk JDT yang sentiasa berada di Stadium Sultan Ibrahim di Skandar Puteri ini untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan yang membabitkan JDT dalam semua competition. Selepas 2 piala sudah pun mereka ungguli setakat ini, iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah untuk perlawanan pembuka tirai, dan yang terbaru sudah pasti adalah untuk Piala FA selepas menumpaskan KL City di sini. Atas nama JDT, mereka muncul sebagai juara sebanyak 3 kali dalam saingan Piala Malaysia ini, dan mereka juga adalah juara bertahan selepas kejayaan menumpaskan Selangor 2-1 di final tahun lalu. Sebelum itu tumpas 0-2 kepada KL City di gelanggang yang sama. Dan kemudiannya tahun 2020 pertandingan yang terpaksa dibatalkan ekoran daripada pandemik. Tetapi sebelum itu JDT menumpaskan Kedah 3-0 pada tahun 2019. Inilah 2 pasukan yang sebenarnya juga telah kalau diikutkan menguasai saingan ini atas nama Kelantan The Red Warriors. 2 kali mereka muncul sebagai juara, dengan kali yang terakhir 2010 selepas menumpaskan Negeri Sembilan 2-1 di Bukit Jalil. Yang menariknya untuk pasukan pelawat, mereka adalah pasukan pertama pada musim ini yang telah berjaya untuk menembusi pintu gol Shihan Azmi dalam perlawanan Liga yang dilangsungkan pada 11 bulan Mac melalui jaringan tunggal Leonardo Rolon. Tetapi hari ini jurulatih yang ketiga mereka, Angel Alfredo Vera, membawa 16 orang pemain bawah 23 tahun. Masih ada banyak ruang kosong yang perlu diisi oleh
peminat setia bola sepak di sekitar Iskandar Puteri dan juga di Johor Bahru untuk perlawanan pada malam ini, di mana hari ini bagi JDT adalah perlawanan yang ke-26 mereka dalam semua competition, sementara yang ke-28 untuk pasukan Kelantan. Kerana apa? Sebab mereka terpaksa bermain di pusingan awal dalam saingan Piala FA dengan menumpaskan Manjung City dan kemudiannya tumpas kepada Terengganu 2-4 di pusingan yang pertama. JDT hanya bermain 4 kali saja dalam saingan Piala FA, memenangi kesemua perlawanan, menjaringkan 14 gol tanpa dibolosi sebutir pun dalam perjalanan mereka untuk muncul sebagai juara. Hari ini dilaporkan terdapat sedikit kejutan dalam line-up JDT dengan ada penampilan daripada pemain baru mereka. Seperti Fernandes bukanlah pemain baru, tetapi dia sudah pernah bermain banyak perlawanan. Namun kita tunggulah siapakah pemain tersebut. Apa-apa pun, selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Perlawanan saingan Piala Malaysia untuk pusingan awal ini yang dilangsungkan secara timbal balik. Perlawanan yang keempat membabitkan kedua pasukan, dua dalam saingan Liga Super, dan ini pula adalah perlawanan yang kedua dalam saingan Piala Malaysia. Dengan hari ini tugasan selaku kapten diserahkan kepada Syarul Saad. Syuadi Ahmad langsung diketepikan daripada perlawanan ini untuk diberikan rehat. Tetapi jelas sekali Esteban Sulari tidak mahu mengambil sebarang risiko, tetap menyenaraikan barisan terbaiknya untuk menghadapi pemain-pemain remaja dan juga muda dari Kelantan FC. Kira di mana jua anda berada, selamat menonton perlawanan yang kami bawakan secara langsung kepada anda dari Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Pemain daripada bawah 18, bawah 20 dan juga bawah 23 untuk sama-sama membantu pemain-pemain sini yang lain seperti Arif Amiruddin, Leonardo Gabriel Rolon dan juga Nathaniel Seringo-Ringo, kapten untuk pasukan Kelantan. Tetapi hari ini dengan kehadiran Takahiro Kunimoto sebagai pemain terbaru JDT yang berada dalam First 11. Pemain-pemain Jepun yang ketika ini mendapat perhatian untuk mereka bermain dalam liga-liga utama, dan kemudiannya Shihan Hazmi masih lagi diberikan kepercayaan. Syafiq Rahim juga akan bermain, juga dengan Kobin Ong, Arif Aiman, selain daripada Syahmi Safari. Inilah pemain-pemain yang tidak diturunkan
di Kota Baru lalu, tetapi akan bermain dalam First 11 bersama-sama dengan Heberty Fernandez. Syarul Saad dia akan menjadi kapten. Juan Muniz, Galero, Feroz Baharudin, Bergson, selain daripada Syahmi Safari. Alfredo Vera akan mengharapkan kepada siapa ya? Mereka ada 2 orang pemain bawah 18 tahun. Mereka ada 4 pemain bawah 23 tahun. Mereka ada 2 pemain yang berusia bawah 20 tahun. Membawa pasukan dan juga pemain remaja. Pengadil yang bertugas saudara Karol Azwat Kidam yang akan dibantu oleh Norazi Mustafa dan juga Hadi Dani Valentino. Sementara pegawai keempat saudara Muhammad Sharif Tahir. Encik Kamisan Muhammad Fadil Mat Daud yang berasal dari Majidi, bertugas di sana. Diberikan tanggungjawab dan juga penghormatan untuk membawa bola perlawanan. Berusia 44 tahun yang sudah 19 tahun berkhidmat dengan Pos Malaysia. Inilah satu tugasan yang sudah tentu cukup berat, terutamanya kepada penjaga gol Johan Syahzidan Tendot. Dia akan mengharapkan Regan Abraham yang juga bermain di barisan pertahanan, Arif Amiruddin, Hafiq Al-Muhafiz. Taruhan daripada Alfredo Vera untuk membendung JDT daripada mendapatkan jaringan-jaringan, satu lagi jaringan terbesar mereka dalam semua pertandingan. Bayangkanlah, mereka telah pun meledak 98 gol dalam 25 perlawanan dan hanya dibolosi 5 kali berbanding dengan Kelantan FC. Dibolosi sebanyak 85 kali dan hanya menjaringkan 28 gol daripada 25 perlawanan. Satu ratio yang begitu rendah sekali. Hari ini dia berbaju putih. Kebiasaannya dia memakai pakaian gelap. Ada permulaan yang sudah pun dilakukan sebentar tadi. Karena kita menyaksikannya juga. Hari ini tidak ada Hong Wan di barisan tengah. Begitu juga dengan tidak adanya Afiq Fazail dalam First 11. Tetapi di bangku simpanan, Lots of Talents yang dimiliki oleh Solari. Kita berikan perhatian kepada First 11 yang ada ketika ini untuk JDT. Selapan yang dilakukan oleh Syami tadi lantas diselamatkan oleh kapten mereka hari ini, Syarul Saad. Pasti menarik untuk melihat sejauh manakah sumbangan Kunimoto dalam perlawanan ini. Satu cross yang baik, peluang dimiliki apabila tampanan yang dilakukan. Jatuh molek sedang elok untuk Bergson yang sedikit tergelincir untuk melakukan percubaan. Hafiq Al-Muhafiz Jasman lepas tadi yang juga dia dapat untuk menutup sedikit ruang yang dimiliki oleh Bergson. Agak keras terjahan yang dilakukan oleh Syami untuk Kelantan FC mendapat sepakan percuma. Hariharan Karti Yeges, pemain bawah 23 tahun. Berada di sebelah sayap, berarti cuba mengganggu sepakan percuma yang dah diambil oleh Rolon. Itu pemain yang memecahkan rekod bersih Syian Azmi dalam pelawanan Liga sebelum ini. Kunimoto
pasti datang dengan reputasi yang tinggi. Dia perlu sedar akan upaya yang dimiliki oleh klub terbarunya ini. Kurimoto pemain yang berusia 25 tahun yang berasal dari Fukuoka. Tangkapan pertama, sentuhan pertama untuk Johan Shahzidan. Rolon agak bahaya corak permainan yang ditunjukkannya. Kominong, dia akan membuat kombinasi bersama-sama dengan Kurimoto di sebelah kiri. Tak sampai hantaran yang dilakukan oleh Syarul, berjaya dipintas tadi oleh Ali Putra Azril. Untuk Kurimoto, Wan Muniz agak kuat untuk Arif Aiman. Muniz berkongsi kedudukan ketiga sebagai penjaring terbanyak dalam saingan Liga untuk JDT bersama-sama dengan Diogo. Bijak yang dapat dilakukan oleh Feroz Baharudin, penjaring 2 gol setakat ini. Cantik hantaran ini, tampanan yang pertama yang sedikit kuat yang dilakukan oleh Brogson. Brogson kini di tangga yang ketiga untuk penjaring terbanyak dalam saingan Liga, kerana Aaron Devel dan juga Fernando Forestieri ini bersaing. Percubaan dan juga berjaya diselamatkan di atas garisan yang dilakukan oleh Brogson. Regan Saravanan. Nanti kita lihat daripada gerak perlahan apakah bola itu sudah pun melintasi. Dan juga untuk jaringan yang pertama bagi JDT. Dari Brogson yang telah berjaya untuk meluluskan diri. Muniz untuk Heberty. Syami. Syafir Rahim melihat kepada larian yang dilakukan oleh Wan Muniz. Still in the game. Johan Shahzidan sebentar tadi sudah pun tertewas, tapi dapat diselamatkan bantuan yang diberikan oleh rakannya. Feroz Baharudin juga dengan tampanan yang sedikit kuat. Peluru pantas di situ. Hari Haren. Wan Muniz tarikan ke atas Kobin Ong. Pas yang menarik untuk Brogson. Cubaan yang mendapatkan jaringan. Baru skor 1 gol setakat ini dalam saingan Piala Malaysia. Kurimoto sedikit salah faham berlaku. Ali Putra. Lagi peluang untuk Brogson. Kali ini dia tidak dapat kawal bola itu. Hantaran di atas kepala Rolon yang
dilakukan oleh Kunimoto. Sumbangan pertama daripada pemain Jepun itu yang pernah beraksi dengan Jeonbuk Honda Motors dan klub lamanya adalah Casabia Atletico Club di Portugal. Lebih selesa ketika ini untuk bergerak di bahagian tengah. Tolakan semula untuk Kunimoto, sempat melihat di kawasan penalti di manakah rakan-rakannya berada. Cross yang agak rendah dilakukan oleh Kunimoto. Arif Aiman sedikit tarikan, mengalami kecederaan ketika ini Arif Aiman apabila cuba untuk mengatasi Gabriel Rolon. Kepit sedikit ankle kirinya. Kecederaan yang sudah pasti tidak dimahukan mana-mana pemain, sementara dalam keadaan seperti ini juga sudah pasti akan sedikit mengecewakan lah, kerana dia baru dapat menyentuh bola 2-3 kali saja. So kita lihat sekali lagi bagaimana percubaan, peluang yang dimiliki. Kunimoto membuat satu terupas yang baik, percubaan, dan di sini kalau kita lihat bola itu seolah-olah sudah pun berjaya melepasi garisan gol sepenuhnya, tetapi tidak dapat dikesan oleh Muhammad Nur Azim Mustafa dan juga tidak dapat disahkan oleh pengadil saudara Khairul Azwan Kidam. Kedudukan kekal 0-0 setakat ini. Afiq, harapannya adalah kaptennya Kanel Siringgo. Lepas sedikit, Syafir Rahim terpaksa kejar semula, satu dorongan ke hadapan pintu gol. Yang mengharapkan Hari Haren dapat melakukan sedikit kawalan. Tiga pemain dapat menolak kepada Kunimoto. Syafiq Rahim, yang dapat kita saksikan dari Arif Aiman sebentar tadi. Rahim, luang di sini untuk Bergson. Tolakan ke belakang, Arif Aiman merepat. Serong di sebelah kanan. Tapi satu assist yang baik, assist yang menggelirukan dari Bergson. Lirukan pemain-pemain Kelantan. Ya, satu rembatan lirik yang dilakukan di sini. Tersasar sedikit percubaannya. Pasukan pernah bertemu sudah pasti dalam saingan Piala Malaysia pada musim 2022. Di gelanggang yang sama dengan kemenangan yang berpihak kepada JDT dengan 5-0 ketika itu. Ke belakang dari Syarul Syami.
Tepat kepada Juan Muniz. Menang semula bola ini. Tolakan juga yang memaksa Arif Aiman bekerja dengan Rolon. Berjaya dia mengatasi Rolon dan kemudiannya Kobinong terlepas peluang. Membuat percubaan dengan kaki kanan. Arif Aiman menggunakan kekuatan badannya. Menolak sedikit tinggi, tetapi tampanan pertama itu yang mengecewakan Kobinong untuk menambah jaringan pribadinya pada musim ini. Tetapi pujian juga harus diberikan sedikit kepada pemain pertahanan Kelantan yang melakukan pressing. Terselamat buat kali yang ketiga Johan Shahzidan setakat ini dalam tempoh 15 minit yang pertama. Juan Muniz dengan terupas yang begitu menarik, tetapi saya lebih terpegun dengan usaha Arif Aiman yang meneruskan lariannya untuk mendapatkan bola itu dan kemudiannya mengatasi Gabriel Rolon. Syami kali ini pantas dia untuk menolak hadapan pintu gol. Perlawanan yang dimiliki oleh JDT dari sebelah kiri yang akan diambil oleh Juan Muniz. Kali ini bermain pendek dengan Arif Aiman. Semula kepada Juan Muniz. Kunimoto cuba untuk mendapatkan Muniz semula. Musim ini Muniz 7 gol dalam saingan Liga. Dikatakan separuh daripada jaringan-jaringan tersebut adalah jaringan yang begitu berkualiti, yang tinggi standardnya. Eros Baruden berarti sedikit senyap setakat ini. Baksan satu rempuhan yang dilakukan, tapi Baksan pada posisi offside. Agak keras sebenarnya juga rempuhan yang dilakukan oleh Johan Shahzidan, tetapi itulah advantage yang dimiliki oleh penjaga gol. So far so good dari Kunimoto untuk debutnya bersama-sama dengan JDT setakat ini. 2 assist kepada Bergson. Tolakan yang baik dapat dia hasilkan tepat kepada rakan. Main ini juga pernah bersama-sama dengan Jeonnam FC selain daripada Jeonbuk Hyundai dalam K-League. Pantas Kunimoto tolakan bijak, berarti yang kurang bersedia. Kobinong. Ruang ini ditutup oleh 2 orang pemain. Syarul untuk Bergson. Tak sampai kepada Juan Muniz. Sekali lagi bijak dia untuk melihat kedudukan Baksan. Sesuatu yang rare, sesuatu yang jarang-jarang kita lihat, yaitu off target. Bijak dia melepaskan diri, tidak dikawal, dan rebatan kaki kirinya kali ini tersasar di sebelah kiri.
Apa lagi yang tak kena, apa lagi yang dia mahukan. Kalau bola itu tak masuk, memang tak masuk lah ceritanya. Itulah editan peluang yang dimiliki oleh JDT dan juga Bergson. Wan Muniz, Bergson setting kepada Konimoto, rebatan dengan kaki kiri sedikit melewati pintu gol. Wow, seumpama seekor itik dewasa yang sudah berada di dalam sebuah tasik. Begitulah ibaratnya Takahiro Konimoto. Walaupun bermain buat kali yang pertama dalam saingan Liga Malaysia, tetapi seolah-olah apa yang dia pamerkan, dia sudah biasa dan juga sudah serasi bermain di sini. Pengesahan dengan kemasukan seorang lagi pemain muda daripada skuad bawah 23 tahun, Afif Jazimin, yang menggantikan Gabriel Rolon akibat daripada kecederaan. Tukaran awal yang terpaksa dilakukan oleh Alfredo Vera. Mengalami hamstring, kecederaan hamstring ketika dia berkejaran dengan Arif Aiman tadi. Syami. Kelantan yang sukar untuk melakukan sebarang gerakan. Namun begitu ketika ini Regan Abraham Saravanan dengan lontaran ke dalam, buat cross sedikit bahaya, tetapi Feroz pantas juga untuk menutup ruang. Kerana kita melihat Khalif Muhammad Naskam memasuk ke dalam kawasan penalti melakukan percubaan. Bantuan yang diberikan oleh Syami. Hantaran yang cukup baik. Konimoto setting kepada Bergson, membuat satu percubaan dan kali ini masuk. 20 minit mereka menanti dan akhirnya percubaan yang tidaklah begitu kencang dari kaki kiri Bergson. Yang penting gol. Johan Shahzidan mungkin terlindung sedikit pandangannya. Bijak Bergson membawa bola ini ke hadapan sedikit untuk ruang dirinya melepaskan percubaan. Bola itu melantun-lantun dan kemudiannya menewaskan Johan Shahzidan. So 1-0. Terbabit juga di situ Takahiro Konimoto. Jaringan keduanya dalam saingan Piala Malaysia. Ironinya, dia juga skor gol yang pertama, gol pembukaan di Kota Baru. Nama perlawanan Piala Malaysia di sana, iaitu pada minit yang ke-6. Kali ini minit yang ke-20. Jaringan pertama yang dapat dihasilkan dengan agregatnya adalah 6-1. Penyerang yang cukup prolific, yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Secara keseluruhannya 68 gol dalam 56 penampilannya sama-sama dengan JDT. Keadaan yang cuba ditenangkan oleh Arif Amiruddin. Bola yang sudah baik dihasilkan, tetapi mereka, iaitu Kelantan, tidak dapat kekalkan bola dalam kawasan permainan. Syafiq,
Arif Aiman gerakan 1-2 bersama-sama dengan Heberty Fernandes. Keluarnya Leonardo Roland adalah merupakan satu berita buruk lagi untuk Alfredo Vera yang sehingga kini tidak dapat menggunakan 4 muka baru pemain import yang disenaraikan untuk menguatkan cabaran mereka. Peluang untuk Heberty. Kunimoto. What a debut. What a goal. Welcome to Liga Malaysia. Kita sedang menyaksikan kemunculan seorang lagi bintang yang bakal menyinar. Kalau beginilah cara dia bermain, ketenangan dia, sense of goals di hadapan pintu gol untuk dia meletakkan JDT terus selesa menggelecek seorang pemain kedua dan juga tolakkan dengan kaki kiri untuk menjadikan kedudukan 2-0. Kira-kira 3 minit selepas jaringan yang dihasilkan ataupun 4 minit selepas jaringan pertama, jaringan daripada Bergson. Wilson minit yang ke-21 tadi. Kehadiran beliau sudah pasti akan terus merancakkan lagi cabaran serta competition pemain-pemain JDT di bahagian tengah ini. Antaran jauh kali ini untuk mendapatkan Arif Aiman tak sampai. Pengalaman yang sudah pasti tidak mahu dilepaskan oleh pemain-pemain muda Kelantan untuk mereka bermain di antara stadium terbaik di ASEAN ini. Laluan untuk mengatakan yang terbaik di rantau Asia juga. Sudah pastinya juga untuk mereka berdepan dengan bintang-bintang terkemuka di situ. Naik ke atas terutamanya dalam situasi free kick ataupun sepakan penjuru. 69% atau 63% perlawanan ini dikuasai oleh JDT setakat ini. Juan Muniz mencari ruang, tolakan ke sebelah tepi. Syahmi, satu first touch yang dilakukannya. Arif Aiman semula kepada Syahmi. Main 1-2 dengan Bergson. Barudin lob tepat ke kaki Arif Aiman. Tolakan terus kepada Heberty tapi dia dalam kedudukan offside. Kali yang kedua secara keseluruhannya pemain JDT ditangkap pada kedudukan itu.
oleh pembantu brigadir pertama saudara Muhammad Nur Azim Mustafa. Terkehadapan sedikit, terpantas sedikit Herbert Fernandes. Untuk mendapatkan hari-haren tak sampai antaranya itu. Diatasi oleh Arif Amiruddin. Saat juga bijak untuk membaca, terus memintas Paksen sedar di dalam kedudukan offside. Atas Kunimoto dilakukan oleh Hafiq Al-Muhafiz. Saudari, memang kita sedar, kita ketahui sikapnya, falsafah bola sepaknya cukup simple. Dia nak mengekalkan pemain-pemainnya yang berada dalam kedudukan yang sentiasa saja bermain dalam kesebelasan utama, tak kira dalam apa competition. Satu antaran jauh, Feroz lebih pantas. Ada sedikit hentisan yang dilakukan ke atas Feroz oleh Khalaif Muhammad Naskam. Pengalaman yang cukup berharga kepadanya untuk dia membawa pemain-pemain muda ini. Suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, kena teruskan. Ringo tak lepas untuk mengatasi Syami. Lihat kawasan yang sempit, pemain-pemain JDT berjaya untuk terus mengawal bola. Fernandes. Kali ini Kobinong pula dalam kedudukan offside. Kemana nak dibawa bola ini? Sempat juga dia menolak ke tengah pada Faris Ainun. Zakmi Akhtar Hashim, pemain yang memakai jersey 43 bahagian tengah. Feroz lebih pantas untuk mengatasi hari-haren. Feroz Baharudin bergerak solo, tolakkan kepada Arif Aiman. Gagal dia mengawal bola. Kemudian dia ada asakan dari belakang dilakukan oleh Regan Saravanan. Ali Putra melakukan percubaan jarak jauh. Inilah pemain yang berkelana sampai ke Spanyol, ke Malaga City untuk cuba menjadi pemain bola sepak profesional yang terbaik.
semua venue. Ya, dari belakang Bergson jaya mencuri. Syafiq tolakkan ke depan, ada tarikan di situ ataupun tidak. Kita melihat bagaimana kedudukan pemain yang baru masuk tadi, Afif Jazimin. Dikatakan menarik. Alberti Fernandez. Jauh hantaran itu yang tak tepat kepada Hari Haren. Bagaimana cara permainan yang perlahan, jarang-jarang sekali sebenarnya JDT bermain dengan tempo seperti ini. Ini juga boleh dianggapkan sebagai satu latihan menjelang pertemuan dengan Kedah di Alustar pada tanggal 26 hari bulan Ogos nanti. Lawanan yang bakal menentukan kejuaraan milik mereka lagi. Clearance Lia yang dilakukan untuk sepakan penjuru yang kedua kepada JDT sepanjang permainan. Wan Muniz juga tidak begitu menonjol setakat ini. Johan Syahzidan sebagai cabaran, tapi dapat diselamatkan. Oh, jauh larian yang dilakukan di situ oleh Sergio Ringo. Jadi tidak datang lagi kali ini dari sebelah tepi. Seperti membuat cross di belakang Wan Muniz. Tapi terlebih dahulu Bergson yang dipersalahkan. Kasaran yang dilakukannya tadi. Dengan cuba dilakukan tadi tak berhasil. Bergson tolakkan kepada Fernandez, tetapi what a touch and a tackle daripada pemain pertahanan muda ini untuk menggagalkan Liberty. Satu kuesan yang dilakukan dari situ oleh Afif Jazimin dapat diselamatkan oleh Johan Syahzidan, pemain yang masuk menggantikan tempat Roland. Sekali lagi lepas peluang untuk jaringan yang ketiga dan juga gol kedua pribadi. Lagi sekali Takahiro Kunimoto menunjukkan kecemerlangannya, terus menjadi crowd favorite di sini untuk menewaskan bekas pemain Akademi JDT ini yang pernah bersekolah di sekolah rendah Kempas. Johan Syahzidan tertewas buat kali yang ketiga. Kali ini dengan satu lob yang dilakukan oleh Kunimoto. Namun sekejap kita tengok lagi awal lagi kalau boleh bagaimana terupas yang bijak dan kemudiannya positioning yang dimiliki oleh Kunimoto itu membolehkan beliau meluluskan diri untuk mendapatkan jaringan yang ketiga dan juga yang kedua pribadinya. Dalam saingan Piala Malaysia, dia kini sudah berjaya untuk menyamakan kedudukan secara pribadi dengan Bergson, iaitu 2 gol. Tapi dalam satu perlawanan, Bergson 2 gol dalam 2 perlawanan.
Build up demi build up yang dilakukan oleh JDT. Hanya berjaya untuk menambah jaringan. Dia bermula dengan agak perlahan, mungkin sedikit off position, terlalu di tepi padang, tapi kemudiannya dia sedikit dia masuk ke dalam. Dan kali ini untuk Arif Aiman, tolakan yang sedikit kuat untuk Bergson. Kelantan akan cuba menggunakan pengalaman dalam perlawanan ini sebelum mereka menanti kunjungan Selangor pada 25 Ogos di Kota Baru. So, cukuplah 100 gol dalam 26 perlawanan setakat ini untuk JDT pada musim ini. Dah jadi 101 untuk semua competition, iaitu dengan jaringan terbaru yang dilakukan oleh Kunimoto pada minit ke-37 tadi. Body check yang dilakukan oleh Harberty tidak mendapat pengiktirafan Karol Azwan Kidam. So dia agak senyap setakat ini. Tidak banyak sumbangan yang dapat dia hulurkan ke barisan hadapan. Ini dia Arif Aiman. Kemudiannya daripada 3 pemain yang cuba meloloskan Heberty Fernandez untuk mencari gol keempat dalam perlawanan ini. Free kick untuk Kelantan pula. Yang dialami oleh pemain Kelantan. Faris Shainun, pemain yang berada dalam sedarai bawah 18 tahun. Alright, jom kita lihat. Ini adalah jaringan yang dimiliki oleh Kunimoto. Gol yang ke-100 JDT pada minit ke-24, iaitu gol kedua mereka. Dia datang untuk mendapatkan gol yang ke-100 dari Syafiq Rahim sebenarnya. Lambungan yang dilakukan itu, Kunimoto bijak untuk melakukan larian terus. Sekaligus akan JDT dalam kedudukan yang selesa setakat ini. Satu rebatan Leret, terus membawa bola masuk dalam kawasan penalti. Sekali lagi hadangan yang cemerlang dapat dilakukan oleh Afif Jasimin. Dah beberapa kali dia menggagalkan serangan JDT. Kali ini dengan satu sliding tackle yang kemas tanpa terkena tangan. JDT dengan sepakan penjuru yang ketiga. Juan Muniz ambil sepakan ini. Oh, cantik dari Bergson. Kualiti yang dia miliki, kehebatan dan juga ketajamannya, biarpun dia asak begitu, dapat menghulurkan kepalanya menanduk masuk untuk kedudukan 4-0. Okey, walaupun ada hadangan, ada asakan yang keras yang dilakukan oleh Kalaif, tetapi Bergson adalah Bergson yang kita kenali. Tidak ada keraguan lagi mengenai ketajamannya di hadapan pintu gol.
So welcome to Bergson and Kunimoto Show untuk 45 minit yang pertama. Masing-masing menyumbang 2 gol setakat ini. Untuk JDT melalui Kelantan, agregatnya 9-1. Ini baru 40 minit yang pertama. Si Ringo-Ringo tak lepas untuk mengatasi Syami. Ali Putra buka peluang, tapi rebatan yang terlalu jauh yang dilakukan di sini oleh Afif Jazimin. Kurang ke atasnya, tetapi tidak salah untuk beliau mencuba sebenarnya memandangkan Kelantan tidak ada option, tidak ada seseorang yang mampu untuk menggugat bukan Syihan, tetapi untuk mencabar Syahrul Sa'ad. Offside. Ini belum boleh mencipta hat-trick dalam perlawanan ini. Offside untuk pemain-pemain JDT. Moto yang pertama, Heberty dah offside. Bergson juga dalam kedudukan offside. Tambahan masa 2 minit saja di separuh masa yang pertama ini yang diberikan kepada kedua pasukan. Biarpun tidak menurunkan kekuatan sepenuhnya, namun keseimbangan dalam skuad depth yang dimiliki oleh Esteban Solari, kerana mereka tetap menguasai permainan juga dapat menghasilkan 4 gol setakat ini. Jai dibawa lari di situ oleh Zakmi. Cross Syarul tenang untuk Feroz Baharudin. Syafiq. Dia begitu deep, dia begitu di bawah dalam perlawanan ini. Di belakang Fuad Muniz sentiasa dan juga Kunimoto. Arif Aiman, peluang yang terakhir untuk JDT sebelum masuk ke bilik persalinan, mana mereka mendapat sepakan penjuru yang keempat. Oh, kefapos hantaran itu. Ada sentuhan dari Kunimoto untuk mencari rakan-rakannya, Bergson ataupun Heberty. Mungkin juga fashion untuk Esteban Solari berbeza untuk perlawanan Liga dan juga Piala Malaysia. Piala Malaysia dia menggunakan pakaian cerah, tenang di tepi padang. Silapan dilakukan Ali Putra. Arif Aiman. Bergson. Free kick diberikan. Pada awalnya advantage untuk JDT. Minit-minit ini yang terakhir, dan ini adalah peluang untuk Fuad Muniz. Menggunakan ketajaman dan juga keajaiban kaki kirinya menerusi sepakan percuma. Sedikit kekasaran yang dilakukan oleh Regan Abraham ke atas Arif Aiman sebentar tadi. Cari gol yang ke-5 sebelum rehat antara Arif Aiman ataupun Fuad Muniz. Masing-masing ada keupayaan kaki kiri dan juga kaki kanan. Johan Syahzidan berdepan satu lagi situasi sukar. Kemas ditangkap oleh Johan Syahzidan.
yang pernah bermain dengan pasukan Piala Presiden PJ City. Dia berjaya untuk menafikan Arif Aiman untuk gol yang kelima, tetapi dia gagal untuk mengecewakan dan menafikan Bergson serta Kunimoto, menghasilkan 2 jaringan secara peribadi untuk kedua-dua pemain tersebut. Dan 45 minit yang pertama menghiburkan juga, walaupun pace perlawanan ini agak sederhana dengan Jin. Pertemuan dengan pasukan Kedah, JDT akan menanti kunjungan BDRM dan kemudiannya akan ke Kota Baru sekali lagi untuk perlawanan Liga, di mana mereka bakal berhadapan dengan Kelantan United. Tetapi in between ada perlawanan suku akhir dalam persaingan Piala Malaysia. Kalau diikutkan kepada jadual perlawanan dan juga undian, sama ada Kelantan United ataupun Negeri Sembilan yang akan mereka hadapi di suku akhir ini nanti, sekali lagi akan bermain di tempat sendiri terlebih dahulu dalam perlawanan tersebut kalau diikutkan. Saya tidak nampak keperluan untuk Esteban Solari melakukan pertukaran, perubahan pemain-pemain. Dia bukanlah seorang jurulatih yang sewenang-wenangnya akan melakukan pertukaran. Syihan kekal sebagai penjaga gol tanpa sebarang percubaan ke arah pintu golnya. Dan yang menjalankan tugasan dengan baik setakat ini, Syarul Saad, walaupun jarang-jarang diturunkan dalam first 11. Kelantan membuat satu pertukaran dengan memasukkan Afif Jazimin. Ternyata dia bermain dengan baik di separuh masa yang pertama selepas menggantikan Gabriel Rolon. Ini ternyata ingin enjoy saja suasana di SSI dalam perlawanan yang mereka tahu adalah satu tugasan yang begitu berat untuk mereka. Adil perlawanan tidak mempunyai banyak tekanan dalam perlawanan ini. Memulakan separuh masa yang kedua dengan JDT kali ini menyerang daripada sebelah kanan ke kiri. Takahiro Kunimoto dan juga Bergson. Da Silva penjaring. Liberty masih lagi tercari-cari, tetapi mencuba untuk mendapatkan jaringan pertamanya dalam perlawanan ini. Potensi untuk masuk dalam perlawanan ini adalah seperti Mahmud Sumareh. Kemudiannya Esteban Solari turut menamakan Daryl Sham di bangku simpanan. Oh, percubaan jarak jauh yang cuba untuk memerangkap kedudukan Syah Zidane yang dilakukan oleh Fuad Muniz. Pada kedudukan penjaga gol muda itu yang sedikit opposition.
kebiasaannya juga. Kebiasaannya posisi tersebut yang diisi oleh Hong Wan ataupun Afiq Fazail. Cantik turning yang dilakukan oleh Kunimoto, terus kepada Bergson. Ada tackle yang agak keras ke atas Bergson yang dilakukan oleh Faris Ainun untuk free kick. Live. Okey, gerakan ini sedikit tersusun, tapi sayangnya hantaran yang dilakukan oleh Faris itu tak sampai kepada penyerang tunggal keseorangan di atas Harith Harun. Lagi sekali keadaan yang mendebarkan untuk Syazidane. Binong, free kick. Binong berjaya untuk mengatasi asakan pertama yang dilakukan oleh Khalaif. Dia dijatuhkan. Yang berwibawa yang menjadi dibawa oleh JDT. Arif Aiman bijak dengan skill yang dilakukannya. Tolakan daripada Arif Aiman. Hampir-hampir untuk gol yang kelima. Untuk gol yang pertamanya juga. Dia dah lama tak skor sebenarnya. Sama ada dalam saingan Liga ataupun Piala Malaysia. Berjaya untuk mengatasi Regan Abraham. Wang kedua yang dimiliki oleh Arif Aiman. Percubaan outside foot yang dia lakukan. Medali yang fasih untuk bahasa Melayu yang berasal dari Argentina, Alfredo Vera. Advantage diberikan kepada Arif Aiman, tapi dia dipersalahkan dengan terkena tangannya tadi. Cederaan pemain Kelantan yang perlu diberikan perhatian di sini. Ali Putra Azril. Satu hadangan ke atasnya tadi. So boleh meneruskan permainan berlaga dengan Herberti Fernandez. Jauh clearance ini, tapi hanya sampai kepada Feroz Baharudin saja. Kunimoto, Bergson. Free kick diberikan. Tolakan yang agak soft yang dilakukan di situ sebentar tadi ke atas Kunimoto. Namun begitu, ini adalah peluang yang terbaik untuk tambahan jaringan. Kita melihat bagaimana Arif Amiruddin tadi yang terlalu menjatuhkan Kunimoto. Akan mengambil siapakan ini. Saya tak rasa dia akan melakukan percubaan terus ke pintu gol. Sebaliknya akan melihat situasi rakan-rakan yang bersedia di depan.
Namun begitu, ketika ini ada 3 pemain, termasuklah Safiq Rahim. Percubaan yang berjaya diselamatkan oleh Syazidan. Lihat bagaimana Farish cuba untuk mengatasi Kobin Ong tadi. Hantaran yang mengelirukan, Zidane lebih pantas. Nama kedudukan Bergson yang diapit oleh Arif Amiruddin. Shane Thomas Lowry juga berada di bangku simpanan untuk JDT pada malam ini. Selain daripada Syafiq Ahmad dan juga Safawi Rashid. Syami terus ke depan, masih ada ruang untuk Arif Aiman. Melihat di tengah siapa yang bersedia, dan kemudiannya Juan Muniz. Lima kosong. Pas yang sememangnya, kalau kita lihat, mengundang jaringan. Bola yang melalui celah kaki Johan Syahzidan. Juan Muniz datang dari kawasan bawah daripada midfield untuk melakukan satu tolakan yang menarik. Secara agregatnya sudah jadi 10-1 ketika ini. Minit ke-54. Tertewas lagi penjaga gol muda ini. Muniz 7 gol dalam saingan Liga, 1 gol dalam saingan Piala Malaysia. Sekali lagi, ruang yang dimiliki oleh Arif Aiman itu sememangnya dia akan menggunakan skillnya untuk mengatasi Regan Abraham. Jelas dia berjaya. Terupas dari bawah, Syahmi Safari juga harus diberikan pujian. Afiq, makan yang mudah dipatahkan di situ oleh Kobin Ong. Afiq Al-Muhafiz Jasman. Yang sudah beberapa kali mendapat peluang untuk bermain dalam First 11. Pemain yang dikesan daripada saingan Piala Muqtadari ketika mewakili Sekolah Tinggi Kajang. Oh, dilepaskan oleh Kurumoto tapi tak dapat dibaca oleh Kobin Ong. Dapat juga dia di situ. Bergson. Diberikan kepada Bergson dan juga JDT. Kita melihat di sini Hendrik Dos Santos dan juga Darul Syam yang akan dibawa masuk, akan diperkenalkan oleh JDT. Tak pasti sekarang ini siapa, tapi peluang untuk Darul Syam, main bawah 23 tahun.
dalam senarai bawah 23 tahun negara pada awalnya. Si Ringo nyata tidak mempunyai sembarang jawapan dengan keadaan sekarang. Cuba dikejar oleh Khalaif Naskam tapi tak berhasil. Baik, kita akan melihat Muniz yang dibawa keluar selepas menjaringkan gol sebentar tadi, digantikan oleh Hendrik Dos Santos. Konimoto juga dibawa keluar untuk diberikan peluang kepada Darul Sham. Inilah double substitution yang dilakukan. Darul Sham masuk sebagai pemain gantian dalam perlawanan pusingan pertama di Kota Baru. Terus meminta bola untuk terus terbabit dalam gerakan JDT. Walaupun ada percubaan tackle lewat yang dilakukan oleh Faris Ainon. Arif Aiman tak sampai kepada Herbert Fernandes. Hari Ahmad Aisyah Hadi, pemain bawah 20 tahun, juga diberikan peluang untuk bermain sebagai pemain gantian. Semula kepada Syahmi, dilambungkan keluar Fernandes. Dan itu dia Darul Sham. Havertz tidak skor, tetapi peluang itu jatuh kepada Darul Sham untuk dia melakukan tolakan, menewaskan Johan Shah Zidane. 6-0. Herbert Fernandes menunggu, tetapi ada tolakan dan bola itu jatuh betul-betul di hadapan Darul Sham untuk dia menewaskan Johan Shah Zidane. Itu dia assist yang dilakukan oleh Faris Ainon. Sebenarnya ada sedikit salah faham berlaku antara Bergson dengan Havertz. Namun begitu ianya adalah tuah kepada Darul Sham untuk gol yang kelima JDT. 5 minit selepas jaringan daripada Juan Muniz. Seperti ini akan memudahkan Esteban Solari memperkenalkan Ahmad Aisyah, Safawi Rashid, Syafiq Ahmad ataupun Nazmi Faiz. Tolakan untuk Hendrik Dos Santos, masuk dalam kawasan penalti, dilambungkan kepada Syam sekali lagi, dan kali ini tidak dinafikan untuk Herbert Fernandes. Akhirnya dia dapat skor 7-0. Minit ke-61 berpunca daripada gerakan Hendrik Dos Santos. Kalau diikutkan, itu juga merupakan assist dari Darul Sham kepada Herbert Fernandes. Kali ini dia tidak menunggu lama, tidak teragak-agak untuk meledak. Sudah ada perkiraan daripada peminat-peminat di luar sana
mengenai jumlah jaringan yang akan terhasil dalam perlawanan ini. Selepas Kelantan mencipta rekod dibolosi 8 kali, Fernandes menampak dengan tangan. Satu lagi mimpi ngeri untuk Angel Alfredo Vera. Sapawi Rashid diberikan arahan terakhir. Sudah pasti Sapawi mahu bermain dalam perlawanan ini. Sudah pasti dia juga mahu mencetak namanya selaku penjaring. Selepas agak lama juga tersisih dalam perlawanan-perlawanan, Kelantan juga dijangkakan akan membuat pertukaran. Jauh hantaran ini, Bergson, first touch yang baik dari Bergson. Arif Aiman, tugasan paling mudah. 8-0. Berjaya juga dia cipta namanya selaku penjaring. Berjaya juga dia skor dalam perlawanan ini. First touch yang begitu menarik dari Bergson. Satu undangan istimewa untuk Arif Aiman menjaringkan gol. Sudah ada jeritan dari Arif Aiman. Dia tahan bola terlebih dahulu dan kita lihat betapa dua pemain muda Kelantan di hadapan pintu gol itu tertunduk, terbaring kecewa. Minit ke-64. Perjalanan masih lagi jauh dalam perlawanan di SSI ini. Ungkapan JDT berdepan dengan pasukan remaja Kelantan memang tepat sekali. Dan kini kecederaan yang dialami oleh Johan Syahzidan. Penjaga gol simpanan Muhammad Irfan Haikal, juga pemain bawah 23 tahun. Yang masuk di sini adalah Haikal Fauzi. Haikal Fauzi dari skuad mana ini? Bawah 18 tahun. Liberty Fernandes akan dikeluarkan. 98 Izzat Azmi, juga daripada skuad bawah 18. Shane Lowry juga akan dibawa masuk. Lama juga dia tidak dapat bermain First 11 dan juga dalam peranan-peranan seperti ini. Keadaan yang begitu tertekan untuk Vera. Apa yang hendak dia jawab kepada penyokong-penyokong Kelantan? Agregat terbesar setakat ini 13-1. 11 hari bulan November 2022. Venue yang sama dalam perlawanan Piala Malaysia. JDT menumpaskan Kelantan 5-0. November 21, JDT menang 4-0 di Kota Baru. Bermakna perlawanan Piala Malaysia, keputusan tanpa dibolosi dimiliki oleh JDT. Dia juga tidak mahu
menjadikan perlawanan ini sebagai satu memori indah, tetapi sebaliknya sebagai satu nightmare kepada dirinya. Itulah yang dirasai oleh Johan Shahzidan Tendon ketika ini. Sementara kecederaan yang dialami oleh Regan Abraham. Bakal menyaksikan satu lagi pertukaran berbincang dengan Azli Mahmud. Sepanjang karier Azli Mahmud pun tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Musim ini JDT mengganas 7-0 di Paroi. Mawi cari ruang kepada dirinya, dibantu oleh Syam. Syafiq jauh hantarannya untuk mencari Safawi Rashid yang dalam kedudukan offside. Dos Santos tolak ke sebelah tepi untuk Kobinong. Ahmad Aisyah seperti saya jangkakan akan diberikan peluang di sini untuk dia sekali lagi diberikan peluang bermain dalam saingan Piala Malaysia bersama-sama dengan skuad utama. Ada bentesan yang dilakukan oleh Kalaif. Kobinong, Syafiq Rahim hilangkan bola ini untuk Syarul. Arif Aiman, kesilapan yang dilakukan. Lauri yang menggantikan Feroz Baharudin. Serangan yang pertama di separuh masa yang kedua ini dari Kelantan, tapi sayangnya mereka gagal meneruskan untuk membawa bola masuk ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk pertukaran pemain. Arif Aiman, gol menit yang ke-64. Untuk menggantikan bekas kapten, bekas pemain kebangsaan Syafiq Rahim. Sumbangannya 70 minit dan dia bermain dengan cukup baik. Aisyah Hadi, Muhammad Syapri, Dos Santos, tolakan tak sampai kepada Bergson. Pertukaran pemain yang dilakukan oleh Esteban Solari. Sayangnya untuk Ali Putra masih lagi tidak dapat mempamerkan bakatnya yang sebenar. Kerana dia berada dalam tim yang sentiasa saja tertekan pada setiap perlawanan. Tapi dia akan menelannya sebagai pengalaman pahit dan manisnya dalam karier sebagai penjaring, sebagai pemain dalam saingan Liga Malaysia. Untuk jangka panjang sudah pasti ini merupakan satu pengalaman yang cukup berguna. Akhirnya dapat skor juga
juga dalam saingan di Piala Malaysia. Di Kota Baru, Bergson, Roberti, Syarul Saad dan juga Nazmi Faiz sebagai penjaring. Arif Aiman sempat tengok dulu kat mana dia nak hantar bola ni. Dua pemain yang cuba menghalang, Regan dan juga Afif Jazimin. Lambat tindakan daripada Ali Putra. Bergson, peluang untuk Bergson. Hat-trick lagi. Dia lagi. Dan siapa lagi kalau bukan Bergson da Silva. Kesilapan yang berpunca dari kegagalan Ali Putra Azril untuk melakukan clearance. Tak dapat digapai di situ oleh Farish, dan kemudiannya Bergson mengambil angle dan juga sudut yang sempit di sebelah kanan Johan Shahzidan untuk meledak gol yang ke-9. So, tugasan saya kena tulis jaringan-jaringan ini yang tak skor gol ya. Bukan. Jaringan itu kita kena tahu juga minit ke berapa. Seperti juga lawan dengan pasukan Terengganu tempoh hari. Kalau boleh tidak mahu ada kesilapan dari segi nama penjaring dan juga jumlah jaringan. Rekod Terengganu dipadamkan oleh JDT. JDT mencipta rekod yang baru pada musim ini dari 7-0 kepada 9-0. Dan satu lagi rekod untuk Kelantan dibolosi dengan jumlah yang agak besar, terlalu besar. Sudah pasti ini bukanlah skuad bola sepak yang dimahukan oleh peminat-peminat yang satu ketika dahulu begitu berbangga sekali memakai dan juga memegang nama The Red Warriors. Zaman kegemilangan ketika mereka menguasai bola sepak tempatan. Bergson skor hat-trick ketika lawan dengan Kelantan United. Ali Putra Azril dibawa keluar, dibawa masuk 97 Izam Haslin, pemain bawah 18 tahun, seorang lagi pemain remaja. Begitu juga dengan Regan, bukan Regan tapi 43 Rizakmi Akhtar juga dibawa keluar. JDT tidak akan berhenti di sini dalam perlawanan ini. Selagi ada Bergson, selagi ada Arif Aiman, dan juga bantuan dari bawah yang diberikan oleh Endrick Dos Santos. Di sebelah tepi Kobinong, ada juga Syami serta Safawi Rashid. Aiman meluru. Bermakna juga Kelantan adalah tim yang digemari oleh Bergson. Kita melihat satu percubaan yang dilakukan oleh Endrick Dos Santos dari jarak jauh tadi. Walaupun dia boleh membawa bola itu ke depan lagi. Alfredo Vera akan membiarkan Johan Shahzidan untuk
menamatkan permainan ini saya rasa, sebab pertukaran outfield player telah pun dilakukannya. Arif Aiman kekalkan bola dalam game, dikejar oleh Izzah Maslin. Bagaimana debaran pemain-pemain muda ini apabila diberitahu bahawa mereka akan ke SSI dengan defisit kekurangan 4 gol. Cubaan jarak jauh, cubaan yang berani mendapat tepukan di situ. Percubaan yang dilakukan oleh Ahmad Arsyah, walaupun sebenarnya jarang-jarang sekali dalam skuad JDT percubaan seperti itu dilakukan. Dari Safawi Rashid tadi, maaf saya, Regan Abraham masih lagi berada dalam padang ketika ini. Ini dia penjaring-penjaring dan juga jumlah jaringan yang terhasil. Muhammad Kalaif Naskam menjaringkan gol tunggal untuk Kelantan pada minit ke-85 di Kota Baru selepas JDT melalui dengan 5-0. Kalaif masih lagi bermain ketika ini, sedang mengejar, sedang cuba untuk menutup ruang yang dimiliki oleh Lowry. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Arsyah. Dos Santos, Bergson untuk membuka peluang kepada Safawi Rashid. Safawi ditutup ruangnya di situ. Dos Santos, Arif Aiman. Pertukaran hantaran yang berlaku antara Arif Aiman dengan Andri Dos Santos. Nama perlawanan ini Kelantan tidak dapat menggunakan khidmat Rakesh Manusami yang bersama-sama dengan skuad 23 tahunan negara. Perlawanan terhenti seketika pada minit ke-80 ini. Kita dapat lihat kepada Riyad dan juga wajahnya yang jelas sekali kecewa. Faris Shannon yang terpaksa diusung keluar. Drop ball untuk Johan Sajedan. Clearance dengan kaki kiri yang dilakukan. Ada 10 minit lagi bagi permainan. Macam-macam yang boleh berlaku dalam permainan ini. Darul Syam pendek untuk Arsyah. Dan pendek untuk Arif Aiman pula. Dos Santos. Satu terupas kepada Bergson. Plus gol dalam saingan Liga. So
penyokong-penyokong seluruh negara yang ketika ini sedang menanti kesudahan perlawanan ini. Kalau kita tumpukan juga kepada untuk kita melihat kepada aksi individu daripada segelintir pemain-pemain muda dalam perlawanan ini. Dari Kelantan FC, of course, kerana dalam dua perlawanan mereka melihat pasukan mereka dibelasah teruk. Lagi jawapan daripada Vera ketika ini di sebelah tepi padang untuk merhatikan pengalaman yang perolehi Aisyah. Free kick untuk Safawi Rashid. Kad kuning, percaya ataupun tidak, ini adalah kad kuning yang pertama perlawanan. Izham Haslin, main berusia 17 tahun lebih, mengutip kad kuning. Di Kota Baru ada 4 pemain yang pulang dengan kad kuning. Syarul keluarkan oleh Regan untuk lontaran ke dalam, bukan corner kick. Kepada Kobinong, Syahadi, Syarul Saad nak merembat daripada jarak jauh. Okey, tak apa, boleh cuba. Oh, kuat sangat dari Syahadi. Idea dia baik sebenarnya, walaupun cuba untuk mendapatkan Safawi Rashid. Binong, Bangsan mencari gol yang keempat pribadi. Belum lagi dapat skor 4 gol. Yang dihidangkan untuk kaki kirinya Bangsan Da Silva. Sejak 2021, 56 penampilan, 67 gol untuk 55 perlawanan. Tapi hari ini kita campur 3 lagi, dah jadi 70 dalam 56 penyertaannya bersama-sama dengan JDT. Orang yang berusia 32 tahun, Darul Syam mengalami kecederaan di dalam kawasan bulatan. Terlebih dahulu untuk menerima rawatan. Gol pertama, gol yang keempat dan juga gol yang ke-9. Konimoto gol yang kedua dan juga ketiga. Nunis, Darul Syam, Heberty dan juga Arif Aiman gol ke-5 hingga ke gol ke-8. Dos Santos dilakukan oleh Darul Syam, sukar untuk sampai kepada Arif Aiman. Shane Lowry menekan. Dan tidak dapat bermain dengan skuad utama. Beberapa pemain JDT diturunkan ataupun lebih tepat lagi digunakan khidmat mereka
nama pasukan Liga Simpanan. Tapi intensiti tinggi ketika latihan pada setiap waktu menyebabkan corak permainan seperti ini terus dapat dikekalkan. Sapawi melakukan tandukan, mencuba untuk mendapatkan jaringan menerusi tandukan, tetapi mudah ditangkap oleh Johan Syahzidan. Antaran itu Maxen hebat dari jarak jauh. Cobaan yang dilakukan oleh Bergson da Silva. Sekali lagi kecederaan yang dialami oleh penjaga gol muda ini untuk cuba mencuri sedikit masa, membolehkan beliau mendapat ketenangan. So, ayo kita lihat kepada jumlah jaringan-jaringan terbesar pada musim ini. Saya membawa perhatian anda kepada peranan-peranan dalam Liga Super. Sebab dalam Piala Malaysia ini of course adalah rekod yang terbanyak. JDT mengatasi Kedah, Kelantan United, KL City dengan 6-0 dan juga 6-1. Itulah result mereka dan menang 5-0, 5-1 ke atas Perak dan juga Sabah. Dia pun bermain di tempat lawan serta membenam Negeri Sembilan dengan 7-0. Berbaki dengan kira-kira 2 minit saja ikut waktu sebenar dalam perlawanan ini. Jadual untuk kesuku akhir bakal dilengkapkan pada hari esok untuk perlawanan yang membabitkan lagi 2 perlawanan. Arif Aiman, semula kepada Arif Aiman, gerakkan daripada Arif Aiman. Darul Syam, Aisyah Hadi, Rick Dos Santos, kosong di bahagian tengah. Satu rembatan, setup yang baik di antara 2 pemain yang mempunyai kombinasi yang cukup memahami antara satu sama lain. Arif Aiman dengan Bergson da Silva. Kelantan United yang bakal berdepan dengan Negeri Sembilan, Kuching City dengan Sabah. Tiga minit masa yang dilanjutkan di SSI ketika ini. Untuk pemain-pemain Kelantan, enjoy the game, enjoy the suasana di SSI. Ada sedikit kecederaan dialami akibat pelanggaran dengan Shane Lowry. Syahadi untuk Enric Dos Santos, dibiarkan kepada Safawi Rashid. Lontaran ke dalam Kelantan. Dapat segelintir pemain-pemain, antaranya Regan Abraham yang mencuba habis-habisan mengawal, mengekang Arif Aiman. Dapat juga kita lihat bagaimana Arif Amiruddin, dia berseorangan saja tidak cukup. So JDT sah di suku akhir menanti Kelantan United betul Negeri Sembilan, dan kemudiannya laluan mereka nanti bakal berdepan antara Perak ataupun Sabah juga.
semifinal, andai mereka dapat mengatasi hadangan di suku akhir. Kita lupa dalam perlawanan ini anak jati Kelantan Shihan Azmi juga bermain, tapi malangnya bola tak sampai. Bergson, Kobinong dilambungkan ke kawasan tengah. Ashar Hadi, rembatan baik dan gol daripada pemain muda ini. Dapat juga dia skor gol. Tertunduk, terbaring, tertiarap, semuanya ada. Tak tahu apa lagi nak dikatakan mengenai jumlah jaringan yang terhasil. Ashar Hadi, Muhammad Syapri merebat dari luar kawasan penalti untuk menjadikan kedudukan 10-0. Tidak ada siapa yang menekannya. Ada sentuhan yang dilakukan oleh Johan Syahzidan, tapi tak cukup. Gol minit yang ke 90+3. Masing-masing apabila diberikan peluang dapat bermain dalam first 11, semuanya tidak mahu melepaskan opportunity seperti ini. So, derita Kelantan FC di SSI ditamatkan oleh tiupan whistle terakhir Khairul Azwan Kidap. Esteban Solari bertemu dengan rakan senegaranya Alfredo Vera yang agak malang dalam kunjungannya ke SSI kali ini untuk melihatkan 10 gol memborosi pintu gol mereka. Tetapi Bergson akan menyimpan bola ini. Hat-trick yang pertama darinya musim ini dalam saingan Piala Malaysia. Undian mudah untuk mereka. Safawi Rashid mententeramkan pihak lawan, terutamanya penjaga gol yang tidak mahu sudah pasti melihat perlawanan ini semula. Bagaimana dalam satu perlawanan dia dibolosi sebanyak 10 kali. Sementara beberapa hari yang lalu Irfan Haikal pula ditewaskan sebanyak 8 kali. Itulah ceritanya di SSI pada malam ini dengan sejarah tercatat jumlah jaringan terbesar dari Johor Darul Takzim dalam